warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak pada hari ini dalam sesi kenyataan bar Waktu Warisan. Setelah kita mengadakan perbincangan semalam, ada sesuatu perkara yang tak boleh saya elakkan, tapi saya tidak tangguhkan pada hari ini. Itu yang kita adakan pada hari ini. Boleh dengar? Mic ni tahu lah. Kita Dengar tak? dengar kan? Tidak. Tutup mic ya. Okey. Boleh dengar? Boleh dengar. Okey. Replay balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pada pagi ini dan untuk kita menyampaikan kenyataan akhbar daripada pagi warisan. Dan hari ini selepas kita perbincangan daripada semalam sampai pagi ini dengan pimpinan-pimpinan ahli-ahli Dewan Menteri dan juga beberapa ketua-ketua sayap parti warisan dari segi Biarawati, Wanita dan juga WIA, kita berikan semalam dan juga panjang sampai ke malam. Pertama, saya nak nyatakan di sini berhubungan dengan apa yang berlaku. Sebenarnya perkara ini bukan asing dalam keadaan senario politik. Bukan hanya di Sabah, di Sarawak, di negara Malaysia dan ada. Dan kita melihat bahawa ini akibatnya oleh kerana perundangan, tidak ada pematuhan. Ya, the law in this country must be adhered. Penting bagi kita untuk kita dapat melaksanakan undang-undang yang ada di dalam negara. Kalau kita melihat dari segi sejarah ya, dari Kalumika, dari Tun Mustafa, daripada Pairin, semuanya keadaan-keadaan berkisar dari sini. Malahan saya pun berlaku sampai sehingga keadaan pembubaran Dewan tahun 2020 oleh kena berlaku dari segi aturan-peraturan perlembagaan yang tidak dapat dipatuhi oleh ahli-ahli politik, sehingga masyarakat diperangkat bahawa itu agak bimbang, agak keliru dalam keadaannya. Jadi saya melihat bahawa ini berkisar pertamanya oleh kerana pergolakan dari kerajaan yang ada pada hari ini. Ya. Sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Haji, ya, itu akan sedikit sebanyak akan menimbulkan beberapa kekeliruan yang berlaku. Ya. Kena kita faham dan tahu bahawa daripada perlembagaan di Sabah, kalau kita lihat dari segi perlembagaan di Sabah cukup jelas, ya, sama ada artikel 6.3 ataupun 6.7 di situ, iaitu menyatakan tentang kedudukan seseorang, ya, kedudukan negeri. Ya, pertama dia ketua parti, keduanya dia mempunyai jumlah, ya. Dan itu kalau kita lihat berbagai zaman Tun Mustafa angkat sumpah walaupun jumlahnya tidak cukup, lantik pula 6 orang untuk memuatkan bahawa ini mahkamah, lepas itu mahkamah bilang batalkan, Tun Mustafa tidak batalkan, maka berlakulah permintaan oleh Tan Sri Pairin waktu itu 67 ini, walaupun Undang-Undang Perlembagaan Sabah menyatakan dua perkara pokok. 10.2 menyatakan kuasa TYT dalam artikel 10(2), kuasa TYT nanti Ketua Menteri membubarkan Dewan, dua perkara. Tapi dalam 10 itu juga tertakluk kepada peraturan 67, boleh melantik Ketua Menteri, itu hak TYT, tapi juga dikurung kuasa itu kepada artikel 67, mana parti yang mempunyai jumlahnya, majoritinya, dan ketua parti. Ya. Dan ini yang berlaku keadaan. Bila mana peralihan, contohnya ini berlaku daripada bila sudah Datuk Haji keluar daripada bersatu, menyatakan bahawa dia pengumuman public announcement is done, he pronounced he is moving out from bersatu, joining my party. Kita tidak tahu, belum ada lagi parti mana yang dia nak jadi ketua, mana landasan, kita pun sedikit masalah dia cakap.
Dan ini yang menimbulkan kekeliruan. Dalam kita di persekutuan, kita sudah laksanakan undang-undang anti lompat. Kenapa tidak dilakukan di Sabah anti lompat yang berlaku? Dan inilah kadang-kadang keadaan yang kita katakan bahawa perundangan itu tak dipatuhi. Tidak ada anti lompat berlaku di peringkat di Sabah, tapi pematuhan Undang 3 dan Undang 7 tidak dilakukan di situ. Ya, malahan berlaku berkisar. Saya akan mengubuhkan sebuah parti. Ya. Dan kita tahu pada tahun 2020 bila bubar Dewan, JRS tidak ada. Waktu itu dia berdiri bertanding dan dia mengubuhkan angkat sumpah di depan TYT antara Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Waktu itu JRS tidak lahir lagi. Ya. Dia lahir diwujudkan oleh Tan Sri Mahyudin 2022 sebagai satu parti gabungan, iaitu semua parti di situ, DBS di situ, STAR di situ, SAPP di situ, ASNO di situ. Itu parti gabungan seumpama Barisan Nasional, parti gabungan MIC, MCA, Bumi Parti bergabung di bawah satu payung dinamakan JRS. Ya. Tapi lepas itu didaftarkan pula oleh CDD parti JRS sebagai sebuah parti entiti, individu boleh menjadi ahli pula. Ya. Mana mungkin si Maximus boleh jadi timbalan presiden JRS, dia ahli JRS, sedangkan dia parti presiden PPS. Dalam akta ROS, dalam perlembagaan negara kita, saya ingat 160 kan, kalau tidak salah, Federal Constitution quite clear menyatakan di situ Society Act yang ada, tidak boleh ada satu keahlian, kau ahli parti ini, kau juga ahli parti ini. Ya, mana mungkin saya boleh jadi ahli kepada Pakatan Harapan, saya juga Presiden Warisan. Ya, saya juga timbalan Presiden Pakatan Harapan, saya juga Presiden Warisan. It cannot be. Ya, but direct membership as a party candidate, there must be clarity dari segi perundangan. Jadi perundangan yang ada cukup jelas. Kalau kita baca dari segi undang-undang negeri Sabah ini, ya, saya dah sebutkan tadi secara terperincinya. Artikel 6, there shall be a state cabinet to advise the Yang Pertuan Agong exercise of this function. Ya, dalam perlembagaan yang ada. Lepas itu dikatakan bahawa dia punya fungsi 10, ya, artikel 10 dia juga. In the exercise, Yang di-Pertuan Negeri may act in his discretion. Ini artikel 10(2), the performance of the following function. 1. Appointment of the Chief Minister. Kedua, withholding the consent to a request for dissolutions of the state legislative assembly. Tapi dalam keadaan ini juga ada klausa yang dikatakan dalam kurungan 3, ya, yang menyatakan bahawa kurungan 6, artikel 6(7) 3, Yang di-Pertuan Negeri shall appoint the Chief Minister as a member of Legislative Assembly who in his judgment is likely to command the confidence of a majority of the members of Assembly, and shall appoint the other members mentioned in clause 2 in accordance with the advice of the Chief Minister from among the members of the Legislative Assembly. Lepas itu, if the Chief Minister cease to command the confidence of majority legislative, then unless the request of the TYT, dissolutions, ya, maknanya only TYT can dissolve. Itu kurungan 7 itu. Jadi, dan ada dinyatakan tentang undang-undang di mana it must be the leader of the party, ya, di mana for purpose of clause 3 yang tadi, ya, dikatakan of this article, where a political party has won a majority of the elected seats of the Legislative Assembly in the general elections, the leader of such political party who is a member of a legislative assembly shall be the member of legislative who is also likely to command the confidence, and he is the leader. A leader dia cakap di situ. Sebenarnya dia ketua kepada parti. Jadi kalau kita lihat dari segi kedudukan yang ada dalam perlembagaan di Sabah, cukup jelas. Ya, perundangan yang ada, Datuk Haji bukannya ketua parti. Malahan dia tidak ada parti. No president can be elected as a president of a country. No prime minister can be elected as a prime minister if you don't have a party, or even you are not the leader of the party. So here we are.
for the first time in history, he is running when he is no longer, he doesn't have that sort of confidence. And ini rentetan juga berlaku bila mana saya nampak pergeseran di antara kerajaan yang ada, Perikatan Nasional dengan Barisan GRS dengan Barisan Nasional semalam. Dan ini bukannya semalam lagi, kita pun dah nampak surat khabar hubungi pertumbuhan di antara penyelidik dengan pengurusi perhubungan UMNO yang ada. Dan semalam bila saya lihat, mereka keluar dari segi blok yang begitu besar, komponen parti kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2020 ialah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Dan semalam Barisan Nasional keluar daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat, ini terkandung dalam pada peraturan BEC TYT bidang kuasa 63, 67, 10, 2 TYT, bukan sesiapa, ya, bukan saya, bukan mana-mana pihak, tapi TYT berkuasa untuk menentukan, ya, keadaan sedikit kegusaran yang berlaku dalam keadaan politik di peringkat bersama ini. Jadi saya melihat, ya, walaupun ada yang menyatakan kita sana, kita sini, ini perundangan, nothing to do with kudita, perundangan, ya, bukannya, walaupun tidak ada akta anti-hoax di peringkat Negeri Sabah, tapi kita kena sedar artikel 7, artikel 3 dalam itu perlembagaan Negeri Sabah, the leader of the party with the majority yang ada, ya. Jadi ini yang saya ingin nyatakan bahawa pelanggaran yang kita kena mematuhi perundangan. Yang satu, keduanya, kita tidak boleh mengambil ringan tentang keadaan pergolakan politik. Di mana-mana tempat, masuk parti ini kita endorse, masuk parti ini kita endorse. Walau tidak ada anti-hukum di peringkat persekutuan, ya, peralihan parti, walaupun kemungkinan, ya, walau kita tahu bukan kemungkinan, kebenaran dia memang tidak ada anti-hukum di peringkat perundangan Negeri Sabah. Kita tidak harus menggunakan keadaan sombong, ini pelanggaran undang-undang. Kalau kita tidak menghormati undang-undang perlembagaan Negeri Sabah, siapa lagi yang akan menghormati, ya? Jadi saya ingat perincian dari segi statement saya akan tulis, saya akan edarkan semuanya kepada semua pihak untuk diberikan supaya sedikit sebanyak jelasnya, supaya ini berkisar pertama apa yang berlaku dalam kerajaan yang dahulu, ya, sudah berlaku pergeseran, dan semalam sudah pun ada pernyataan yang begitu jelas, Barisan Nasional dan UMNO keluar blok daripada kerajaan yang satu keadaan yang TYT hilangkan, ya, secepatnya untuk menstabilkan keadaan di peringkat Negeri Sabah. It's nothing to do with numbers, it's nothing to do with its provisions provided for under the Constitution. Yeah? Okay? Any question? Sorry? Is there any talks between among Barisan, UMNO, and also other parties for new government? Well, we see how it is. Dari segi keadaan yang penting daripada kita, pertama ialah perundangan ini kena dipatuhi. Ya, follow the rules, ya. Dari segi perundangan dia 63, 67 yang ada, di mana kita kena mematuhinya. Kalau kita tidak patuhi, pertama akan berlaku lagi perkosaan yang ada di peringkat Negeri Sabah. Dan kita akan melihat itu, memastikan supaya ada kestabilan dia. Dan kita akan menunjukkan mana-mana pihak untuk membolehkan supaya kita dapat stabilkan keadaan politik di peringkat Negeri Sabah secepatnya. Ya. Ada apa jumlah sokongan untuk membentuk kerajaan? Saya tak boleh katakan jumlah sokongan. Pasal saya daripada awal saya katakan stick to the law first. Ya, kalau dari segi undang-undang daripada awal, sepatutnya selepas pilihan raya, parti yang paling banyak di bawah waktu itu 32 kursi ialah Warisan bersama dengan Pakatan Harapan. Ya. Tapi waktu itu Warisan saja 20 lebih, ya. Kalau campur dengan Pakatan Harapan 6, tapi 4 daripada Pakatan Harapan bertanding atas tiket Warisan, iaitu DAP bertanding atas tiket Warisan yang ada 6.
tiga warisan. Yang dua daripada aku mereka menggunakan logo mereka, PTR dua menggunakan logo mereka, ya. Dan itu yang saya katakan, kalau ikut peraturan it should have been done, ya. Cuma waktu itu ada yang menasihatkan lawyer supaya bawa pergi mahkamah dan usia ada provision whatever. Saya tidak mahu kelihatan bahawa ini kita didorong bukan dengan nafsunya, ya. Tapi kita nakkan pematuhan perundangannya. Kalau kita tidak patuh, inilah keadaannya, kan? Sentiasa berlangsung berkisar daripada temangga kalau berita daripada zaman ke Mustafa, daripada zaman Khairin yang ada. Maka dengan itu proses contohnya untuk menuntut hidup mesti ada ketua parti yang ada. Kalau tidak ketua parti, ya lepas itu yang mempunyai jumlahnya yang besar, penilaian jumlah besar bukan saya tidak tahu. Yang hanya mengaturnya adalah parti. Kena dia pusat daripada menentukan siapa yang mempunyai jumlah yang besar, ya. Di sini boleh katakan, tapi kita katakan mana jumlah ada, ya. Jumlah besar untuk membentuk kerajaan untuk itu ada konsep yang tu berbagi konsep. Pertama, pematuhan undang-undang 6367, ya, leader of the party with the majority. Setakat ini ialah kalaupun kita kira yang paling banyak kursi ialah warisan 19. Sepatutnya 20 lebih, tapi semuanya is okay, it's normal for us. Dalam keadaan ini saya tak boleh halalkan. Jadi warisan, adakah warisan aku seterusnya ini untuk jawatan Malaysia ini? Berisi undangan tak perlu kurs. Saya ingat kalau dia memahami dan juga mematuhi undang-undang yang ada, menghormati perlembagaan ini, sepatutnya ada moral value, ada responsibility selaku rakyat Malaysia dari Sabah untuk menyatakan bahawa I've lost, and I've not lost only because I don't have any party anyway. I mean, public knows very well he is not the president of any party. Takkan dia presiden JRS, timbalan dia siapa? Si Maximus, dia presiden DPS. Dari public pun knowledge, he wanted to set up a party. Jadi maknanya ketua menteri tanpa parti. I mean, this is public knowledge. Ini undang-undang. Takkan saya nak canggah perundangan yang ada, kita kena, tak perlulah. Kena faham. Saya ingat dahulu bila Tan Sri Fairin, saya masih ingat masa UMNO ambil alih daripada Tan Sri Fairin, itu sekarang beralih dengan jumlah yang ada. Dan waktu itu walaupun untuk sekarang bukan ketua parti, tapi jumlah yang ada di situ, lepas itu dia endorse, ya. That's the same. So you were saying that we now first need to follow the constitution and the law, kan? So, and talking back about kalau ikut keputusan dulu, warisan should be the government. So are you also saying that now, because you said you have to follow the law, so by right now pun during this transition, so warisan should well, on that sort of validation is that the government has the right to determine who has, yeah. But currently, under the provisions of the Act, Article 6 and 2 and 3 is quite clear. The leader of the party with the majority is quite clear. But I'm not saying that, it must be warisan. No. It is up to the TYT to determine. But the law provided the provision is very clear. It's quite clear to stipulate, under the Constitution stipulated. You read it well, artikel itu cukup jelas. Tidak ada kekeliruan dia. Tapi kadang-kadang ahli politik yang menirukannya, pilih sana, pilih sini, itu yang jadi keliru. Tukar sana, tukar sini, tukar dari Bersatu, tukar ke JRS, bukan perbuatan warisan. Who am I to tell? Jadi, you resign from Bersatu, masuk di JRS, masuk di parti. But sometimes speculation, fitnah, kita dituduh ini warisan punya kerja ini. Mana ada hak saya menyatakan kepada mana-mana pihak? You letak jawapannya. Daripada parti itu, kan? So to any words from the palace so far, or have you met with No, I don't have right to put something to control. I might call the government. I don't have the right to stating it. It is up to, basically the government should know, the government of not only federal but also
State yang ada terhadap kerajaan. Kalau kita lihat pada hari ini dah sepatutnya ada moral value. Okay, thank you. Perkara ini ada di Jika diperlukan Sembah Maklum dengan Istana Negeri. No, saya ingat stick to the press yang ada. You read it well, ya. Jadi, jika diperlukan, Datuk Seri sedia untuk kembali sebagai Ketua Menteri Sabah. Apa dia? Sekiranya diperlukan, sedia untuk kembali sebagai Ketua Menteri Sabah. Kita ikut perang bekaan. Kita tak boleh buat andai-andaian. Jangan buat kekeliruan negara rakyat yang ada. Don't buat, follow the laws. Kalau kita rakyat di negara ini tidak mematuhi undang-undang, kita hanya mematuhi nafsu kita, maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini sekarang kita kena patuhi undang-undang yang ada. Ya, thank you very much. Datuk Seri, Reading, relax, please. angkat buku tu dari Datuk Seri. Artikel tu okey, angkat Constitution ni. Federal Constitution. Okay. Sama election itu okay, thank you. Thank you. Sedia untuk pembubaran. It's not my decision. Datuk Sri, is it safe to say that you want Datuk Sri Hadi to be responsible, step down and dissolve the government, is it? Sorry? Is that what you can say? That Datuk Sri Hadi should step down, be responsible and step down and I mean, dissolve the the Constitution is taught. I mean, I don't tell. The Constitution is very clear. Yeah. But any day, the TYT has the resolution under the law. Ya, berkisar. Apa juga kita lihat, seumpama bila mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Perkesaran tentang Jumlah Agung. Bila mana berlaku Sultan Azlan Shah di Perak, bila berlaku tidak ada siapa yang boleh campur, sama ada dahulu Presiden UMNO lah, Najib Perdana Menteri kan, tapi yang memutuskannya ialah Sultan Azlan Shah. Begitu juga di Pemerintah Pusat yang memutuskannya Agung sehingga membolehkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Begitu juga di Peringkat Negeri Sabah tertakluk kepada bidang kuasa TYT. Kena ini kita kena patuhi undang-undang yang ada. Tak boleh buat speculation, nambah sana ini layak, saya layak, tidak layak, itu lain. Ya, don't go beyond that. Akan menimbulkan kekeliruan lagi jauh. Ya, saya rasa, saya yakin perkara ini boleh diatasi dalam masa yang singkat. Kalau sekiranya semua pihak mengikut aturan-peraturan perundangan. Terima kasih. I would mean about the meaning of the people that are sick and tired of this keep changing yang. Saya sympathize. I sympathize with them because this is not the, ini yang saya katakan, patuhilah undang-undang. Kalau salah, salah. Ya, kalau benar, benar. Ya. Siapa yang bukan ini bukan saya. Saya ini yang bukan saya. It's not warisan. And then sort out your problem. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you.